Now, according to Dania, a lot of the locals in Patani and southern Thailand, and even including him, he believes that the international media gives a much more, including Malaysian media, it gives a much more balanced view of the situation in their region. Okay, and so they rely on international news. Okay, so he tries to, as a journalist, he tells me that he feels it's his responsibility to try to expose his people to this kind of balanced news, right? Balanced information. Penulis ini percaya bahawa media Malaysia adalah hitam putihkan. Kalau hitam, kalau putih. Tetapi media di sini tidak. Kerana maklumat yang dapat hanya sebelah pihak kerajaan saja. Seperti dalam story ini, kan? Poli menyata rakyat sempadan selatan tidak percaya polis, askar, kerajaan dan surat khabar. Berarti surat berita pada Malaysia masih berada dalam kepercayaan orang di sini. TV Malaysia, surat khabar Malaysia masih dapat kepercayaan dalam hati. Maka itulah, selepas itu banyak lahirnya tentang peace journalism. Kerana untuk nak balanskan maklumat supaya ia tidak lahirnya konflik violent di masyarakat yang lebih luas lagi. Dan tentang sejarah disebarkan melalui media ini. Kebelakangan ini media surat khabar pun cakap tentang sejarah petani, tentang orang Melayu, tentang identiti Melayu, bahasa Melayu. Berarti sebelum ini tidak. Supaya dipaham ramai oleh penduduk Thai lagi bahawa negara Thai ini bukan orang Thai saja. Ada berbilangan kaum, ada Melayu, kan? Dan ada di bahagian utara. Tapi sini Melayu dia ada istimewa dia. Dia ada identiti dia sendiri, agama dia, budaya dia. Okey, itu berarti adanya peace journalism. Baik. Now, as a journalist, I find Dania, a very inspiring person. Something that I try to strive to achieve. Berat tanggungjawab wartawan, jurnalis kat sini. Dia begini. Sebenarnya tanggungjawab jurnalis ni, kita sebagai wartawan tempatan, dia tergantung kepada pusat. Tapi yang Isra News Center ni, dia bergantung pada kita di sini. Kerana kita di sini adalah kita yang mempunyai hak untuk memilih story mana yang bagus, story yang perkataan itu pun kita pilih bahawa perkataan yang digunakan itu tidak melahirkan perbalahan di antara kaum itu. Tetapi media yang pusat punya, dia tak melihatkan perkara itu. Walaupun perkataan sekalipun, kan? Seperti saya akan contoh. Kalau di Malaysia cakap tentang pencerobohan Amerika terhadap Iraq, dia pakai pada Amerika penceroboh. Tetapi kalau di sini dia kata kepada orang Iraq itu adalah pengganas. Berarti beza. Kan, Amerika penceroboh. Tapi Amerika adalah jadi penyelesai masalah, bukan? Orang-orang Iraq yang melawan untuk mempertahankan itu digunakan pengganas. Begitu juga dengan orang Palestin. Kan? Orang Palestin di sini dipanggil pemberontak, ekstremis. Sedangkan Yahudi Israel menggunakan kata-kata yang tinggi, mereka sebagai tuang negara. Sebab itulah apabila berlaku benda macam ni, media ataupun organisasi berkenaan dengan media ni, dia berfikir macam mana nak buat supaya tidak melahirkan lagi perbalahan di antara kaum dengan gunakan media. Sebab itu dia gunakan kita selalu disoal oleh penduduk bahawa kenapa menulis berita macam tu, sedangkan kejadian begini, tapi benda yang disebar lain ceritanya. Tapi bila kita pergi ke seminar dengan tentera, dia kata kenapa jurnalis menulis cerita macam ni, sedang berarti menulis cerita sebenar. Yang dia mahu lain pula. Berarti kita ni dua-dua pihak. Kerajaan pun kita kena apabila kita menulis benda tu,
sebenar, dan pihak penduduk sendiri pun kita kena. Apabila kita tidak menulis perkara sebenar, mereka ikut. Ada apabila mereka tahu bahawa media daripada Thailand pergi ke kampung, ada juga tak benar masuk, tak benar beri layanan yang baik. Tapi apabila media daripada Malaysia, daripada outside, foreign, pergi, saya 4 tahun saya bekerja dengan foreign media, dapat sambutan bagus di sini. Sambutan bagus sekali. Apa yang memang dia dapat melaungkan perkara dalam hati yang berlaku dengan keluarga mereka, dengan anak isteri mereka, dengan berarti benar. Sebab itu apabila benar ni dah keluar, lain dengan apa yang dikeluar oleh kerajaan, lain-lain. Itu penting. Ini gambar tambahan. Dulu saya ketika saya duduk di sini, saya bekerja dengan Isra News Center. Saya monitor setiap hari berita daripada Malaysia yang berkaitan dengan selatan Thai. Lepas tu saya terjemah ke dalam bahasa Thai untuk orang sini ambil tahu bahawa perkara peristiwa di Thailand ni bukan hanya orang sini saja, tapi Malaysia memberi perhatian. Ada analis, ada apa, saya selalu terjemah pada bahasa Thai. Gambar-gambar. Through the course of his work, he has received threats from the militants, he has received threats from the Thai authorities, but he stays true. He stays true to what he's fighting for, which is peace and stability. And I admire him for that. So itu tentang pembunuhan terhadap orang Buddha dengan dia potong leher dan bakar rumah. Saya hanya saya interview seorang akademi lah tentang apa pandangan Islam terhadap pembunuhan macam itu. Tetapi yang silapnya, editor dia sebelum sampai story saya, dia buat apa lagi? Pendahuluan tu. Pendahuluan dia tu membuatkan pihak militan tu tidak senang hatilah. Dia faham kata saya menulis semua tu. Tapi sempat kita memberi huraian kepada mereka, kepada orang yang kita kenal bahawa itu saya tidak menulis. Dia buat apa yang dia tulis surat lah kepada Sokapa? Dia surat kepada kita, hantar email kepada kita. Oh, terus dia mengancam lah. Kita bukan mengacam lah, tapi amaran lah. Tapi itulah nak beritahu kata bahawa nak jadi seorang jurnalis yang bagus, yang baik, yang kita tidak boleh berat sebelah. Pendirian kita tetap teguh. Saya pihak tentera pun selalu pernah telefon ugut saya, pun pernah ugut tentang menulis story. Pernah ke jurnalis kat sini kena tangkap ke? Tak ada. Tak pernah macam tu. Tapi baru-baru ni kawan saya pun pernah dituduh oleh pihak pembesar wilayah bahawa jurnalis berpihak kepada militan, kepada pemisah, sampai tahap itu. Berarti kita jurnalis ini, kalau jurnalis itu berketurunan Melayu, berarti kita sendiri pun akan tidak diharap, tidak dipercayai akan was-was oleh pihak kerajaan. Ya.